Demam denggi adalah salah satu penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang telah dijangkiti. Nyamuk Aedes aegypti sangat mudah untuk membiak kerana hanya memerlukan sedikit air bersih untuk bertelur. Ada pada waktu ketika tertentu, kita mungkin akan terlepas pandang beberapa kawasan pembiakan yang ada di sekitar kita, sebagai contoh di halaman rumah, di dalam rumah ataupun di luar rumah. Oleh itu, ayo kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda bahawa di kawasan rumah kita sendiri boleh menjadi punca untuk pembiakan Aedes? Contohnya seperti di water dispenser ini. Kita boleh lihat di sini bahawa di tempat water dispenser ini boleh menjadi punca takungan air berlaku. Jadi langkah penyetaraan atau pencegahan yang kita lakukan ialah yang pertama, pastikan penutup ini sentiasa ditutup bagi mengelakkan nyamuk Aedes untuk masuk di kawasan ini. Dan yang kedua pula ialah dengan sentiasa memastikan tempat air ini dikosongkan. Oleh itu, kita dapat mencegah daripada kawasan air ini menjadi tempat pembiakan Aedes. Hai semua. Tempat pembiakan nyamuk yang seterusnya di dalam rumah kita adalah di bilik air. Antara contoh tempat pembiakan tersebut adalah ini. Ini adalah tempat letak gos gigi, ubah gigi dan sebagainya, di mana ia boleh menakung air dan menjadi pembiakan nyamuk Aedes. Tengok ni. Kita dapat lihat di sini ada takungan air di dalam bekas ini. Langkah pertama yang kita boleh lakukan adalah mengosongkan bekas daripada adanya takungan air seperti ini. Jadi kita kena sentiasa buang. Yang seterusnya, anda boleh juga menggunakan bekas seperti ini, mempunyai rongga-rongga di mana air tidak akan bertampung. Mari kita lihat kawasan pembiakan nyamuk Aedes yang seterusnya pula, iaitu di halaman rumah. Tempat pembiakan pertama sekali ialah bekas yang boleh menakung air. Contohnya ialah seperti penutup botol air dan juga bekas-bekas plastik yang terbiar. Tahukah anda bahawa nyamuk Aedes hanya memerlukan sedikit sahaja air untuk membiak? Jadi, walaupun bekas penutup botol adalah kecil dan mampu menakung sedikit sahaja air, namun ia sudah cukup untuk menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Oleh itu, kita perlu memeriksa halaman rumah kita dan jika terdapat penutup botol atau bekas plastik yang terbiar, kita perlu membuangnya ke dalam tong sampah dan tutup tong sampah dengan rapat. Ini bagi mengelakkan bekas tersebut menakung air apabila hujan turun. Tempat pembiakan yang seterusnya pula ialah pasu-pasu bunga dan kawasan tadahan di halaman rumah. Apabila anda menyiram pokok atau tanaman, pastikan tiada air yang bertakung setelah itu. Begitu juga selepas hujan, pastikan tiada takungan air dalam pasu atau bekas bunga. Pastikan pasu bunga dan bekas tadahan dibuang airnya dan diberus sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jadi, kenapa kita perlu memberus bekas tadahan pasu bunga? Ini bagi memastikan telur-telur nyamuk yang terlekat di sekitarnya dibuang sepenuhnya. Untuk mengurangkan lagi risiko pembiakan nyamuk Aedes di halaman rumah kita, kita boleh membela spesies ikan yang memakan jentik-jentik. Contohnya ialah ikan laga, ikan gapi dan ikan emas. Spesies ikan-ikan ini akan membantu kita dalam mengurangkan pembiakan nyamuk Aedes dengan memakan jentik-jentik tersebut. Namun, pastikan anda kerap menukar dan membersih air di dalam kolam. Tahukah anda tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes? Menjadi tanggungjawab setiap individu, keluarga dan juga masyarakat untuk menjaga kebersihan dan membersihkan kawasan perumahan, terutamanya tempat-tempat yang mempunyai kawasan air bertekung. Antara kawasan yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes adalah seperti kawasan longkang yang tersumbat. Aktiviti gotong royong membersihkan kawasan longkang yang tersumbat amatlah digalakkan. Hal ini kerana aktiviti ini bukan sahaja dapat membanteras pembiakan nyamuk Aedes, malah juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Selain itu, saluran bubung juga akan menyebabkan air bertakung dan menjadi tempat pembiakan nyamuk.
Mungkin segelintir masyarakat tidak tahu mengenai hal ini kerana saluran bumbung agak sukar untuk dilihat. Oleh itu, pemeriksaan saluran bumbung harus dilakukan seminggu sekali untuk membersihkan daun dan juga ranting yang boleh menyekat air daripada mengalir. Ubat pembunuh jentik-jentik atau dikenali sebagai ABIT juga boleh digunakan untuk membunuh jentik-jentik yang terdapat dalam takungan air. Caranya, masukkan ubat pembunuh jentik-jentik mengikut sukatan yang betul ke dalam longkang ataupun saluran bumbung 3 bulan sekali. Jadi, anda sudah menyedari betapa mudahnya nyamuk Aedes aegypti ini untuk membiak di sekitar kita. Walaupun ada sekecil-kecil takungan air bersih mampu untuk nyamuk Aedes ini bertelur. Jadi, dengan informasi ini dapat kita manfaatkan bersama dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan di sekitar kita sekaligus membasmi jangkitan demam denggi.